Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Bersama saya Muhammad Syahrizam Awang dalam berita pagi Sabah edisi Selasa 21 Jun. Projek naik taraf bekalan air di dua kawasan dalam Parlimen Beaufort iaitu di Kuala Penyu dan Menumbuk kini berjalan lancar dan dijangka dapat disiapkan lebih awal daripada dijadualkan. Ia sekaligus menghilangkan kegusaran penduduk yang sering terjejas dengan masalah bekalan air sebelum ini. Projek tersebut melibatkan Kampung Berangkok ke Kampung Memalat, Kuala Penyu dan Kampung Kayul ke Kampung Darat di Menumbuk. Saya telah melawat dua projek untuk bekalan air di Kuala Penyu, satu tadi di Kayul dan satu di Memalat di Berangkok, dan insya-Allah saya dimaklumkan oleh pegawai air tadi bahawa projek yang di Kayul itu akan siap pada tahun hadapan. Ahli Parlimen Beaufort Datuk Seri Panglima Azizah Muhammad Dun ditemui selepas lawatan kerja ke tapak projek berkenaan di Kuala Penyu. Kedua-dua projek tersebut telah pun dimulakan tahun lalu dengan peruntukan lebih RM9 juta. Sementara dalam lawatan kerja ke SK Berangkok, Kuala Penyu, Datuk Azizah berharap Kementerian Pendidikan KPM dapat menyegerakan projek melibatkan sekolah daif di Beaufort. SK Berangkok mula dibina tahun lalu dengan peruntukan RM2.4 juta daripada KPM. Terima kasih kepada YB Datuk Haja yang memberi sokongan dalam memastikan sekolah mendapat bangunan dan juga kemudahan fizikal yang kondusif untuk khususnya murid-murid kami. Sekarang ini memang sudah masuk, jadi sudah diserah pada 2 hari bulan Jun yang lalu. Jadi sedang dalam proses pemindahan daripada bangunan lama, terutama bilik guru dan sesumber sekarang. Bangunan baru ini menampung 93 murid dan 23 kaki tangan, termasuk 18 guru, dilengkapi dengan kemudahan asas termasuk pusat sumber. Bagi daerah Kuala Penyu masih terdapat 3 projek bina dan naik taraf sekolah daif sedang dilaksanakan iaitu SK Mansud, SK Kekapur dan SK Menumpang. Penduduk kampung agropolitan Pinggan-Pinggan Pitas bakal mendapat kemudahan jeti dalam tempoh terdekat. Kemudahan tersebut membolehkan perhubungan penduduk setempat menjadi lebih selamat selain golongan nelayan dapat meningkatkan pengeluaran hasil laut. Saya akan sampaikan kepada Pegara LKIM Negeri Sabah untuk meminta supaya JT ini dapat diberi keutamaan dan diberi peruntukan kerana ini adalah keperluan rakyat, jadi perlu kita segerakan. Adun Pitas Datuk Seri Dr. Rudi Awah ditemui RTM semasa lawatan kerjanya di Kampung Agropolitan Pinggan-Pinggan Pitas. Ketika sesi beramah mesra dan soal jawab dengan penduduk kampung, beberapa perkara berkaitan kemudahan turut diutarakan, antaranya pembaikan jalan raya dan menaik taraf perumahan kampung. Datuk Rudi turut meluangkan masa melawat kawasan kampung selain menziarahi penduduk yang uzur. Beliau turut menerima masuk 150 ahli baharu dari Kampung Agropolitan Pinggan-Pinggan untuk menyertai Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Mereka melihat bahawa sampai masanya untuk mereka bersama dalam kerajaan GRS kerana persesuaian pada hari ini bahawa GRS adalah satu parti kerajaan yang betul-betul boleh membantu rakyat dan menyantuni rakyat. Maka itu mereka terpanggil tanpa syarat dan tanpa paksaan bahawa mereka bersama kita dalam kerajaan GRS hari ini. Perkembangan semasa COVID-19, Sabah merekodkan 76 kes jangkitan baharu semalam menurun 17 kes berbanding hari sebelumnya. Nisbah daerah merekodkan peningkatan dan penurunan kes baharu seimbang iaitu masing-masing 6 daerah. Dalam kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, jumlah daerah bebas jangkitan kekal 19 daerah. Hanya 2 daerah mencatat kes 2 angka iaitu Pinampang 23 kes dan Kota Kinabalu 43 kes. Kesemua kes baharu semalam dalam kategori 1 dan 2. Baik, seterusnya ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah.
Persatuan Cina Muslim Malaysia MAKMA bercadang mewujudkan sebuah pusat kebudayaan Cina Muslim di sekitar Kota Kinabalu. Lokasi pembinaan telah pun dikenal pasti dalam perbincangan bersama MAKMA dan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor baru-baru ini. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif menjelaskan pewujudan pusat berkenaan merupakan usaha yang baik dan bertepatan serta perlu diperjuangkan agar dapat direalisasikan. Datuk Arifin berucap merasmikan Majlis Makan Malam sempena Mesyuarat Agung MAKMA ke-28 di Kota Kinabalu. Sementara itu, Presiden MAKMA Sabah Profesor Datuk Dr. Taufik Yap Yun Hin berkata pihaknya akan bekerjasama dengan pejabat Mufti Negeri Sabah untuk mempergiat program berbentuk dakwah menyasarkan golongan Cina Muslim di negeri ini. Setakat ini, MAKMA mempunyai 22 cawangan di seluruh negara. Usaha menaik taraf kemudahan sukan dan pewujudan lebih banyak kompleks sukan mini perlu dilaksanakan khususnya di kawasan pedalaman negeri ini. Penyediaan fasiliti sukan yang terbaik penting bagi melahirkan penggiat sukan yang berkualiti. Menurut Pembantu Menteri Kerja Raya Datuk Robert Tauik, ia juga dapat mempersiapkan penggiat sukan khususnya atlet muda untuk bersaing di peringkat lebih tinggi. Perluan untuk menambah baik menaik taraf dan membina mini-mini kompleks ini amat perlu sebab keperluan belia-belia kita yang sudah memerlukan kemudahan seperti ini. Datuk Robert yang juga adun Bingkur menyatakan demikian selepas merasmikan Liga Premier Keningau 2022 di Keningau. Sementara itu, pengurusi penganjur kejohanan berkenaan, Rafi Robert memaklumkan kejohanan dilaksana mengikut peraturan terkini sebagai pendedahan kepada setiap peserta terlibat. Sebanyak 32 pasukan terdiri kelab-kelab bola sepak seluruh Sabah mengambil bahagian dalam kejohanan ini yang menawarkan hadiah keseluruhan berjumlah RM20,000. Persatuan Suku Kaum dan Etnik mahupun badan bukan kerajaan NGO di negeri ini perlu memainkan peranan aktif dalam melestarikan kebudayaan masing-masing agar tidak pupus di telan zaman. Adun dilantik Dr. Ali Akbar Gulasan menyatakan setiap suku kaum di negeri ini mempunyai keunikan budayanya tersendiri selain adat istiadat yang perlu dikekalkan agar terus diwarisi generasi baru. Jadi saya menyarankan kepada persatuan ini khususnya dan juga persatuan yang lain, hidupkan budaya-budaya yang baik, budaya makanan, budaya pakaian yang baik, budaya seni, alat muzik yang baik, teruskan dan pastikan generasi muda turut sama dalam program-program menghidupkan kebudayaan masyarakat ini. Beliau ditemui media selepas menyampaikan hadiah kepada pemenang pertandingan bertitik peringkat penderaya Kota Kinabalu di Manggatal. Pertandingan ini menyaksikan seni budaya bertitik Kampung Darau muncul juara sekaligus membawa pulang wang tunai RM700 beserta hamper dan sijil penyertaan. Sementara itu tempat kedua dan ketiga dimenangi belia Kampung Likas dan Sepanggar. Memanglah gembira sebab tiada kemenangan ini anugerah Tuhan, kita sentiasa gembira. Tetapi apapun terima kasih sama pemain yang mana mereka bertungkus lumus walaupun kita buat latihan hanya 2 malam saja, mereka mampu menghasilkan seni bertitik ini. Saya harap belia-belia dapat minat balik dah sebab kan sekarang kalau tengok di pertandingan tadi pun hanya kami sih yang belia. So saya harap anak-anak muda yang minat dalam muzik yang berada di dalam kampung ini dapat ikut serta pertandingan bertitik inilah. Yayasan Pendidikan Limus Juri YPLJ adalah inisiatif wakil rakyat dalam memartabatkan pendidikan pelajar di Kuala Penyu, terutama golongan B40. Sumbangan pendidikan tersebut sekaligus disifatkan sebagai meringankan beban ibu bapa pelajar yang kebanyakannya terkesan dengan pandemik COVID-19 sepanjang 2 tahun kebelakangan ini. Pembantu Menteri Kerja Raya yang juga adun Kuala Penyu, Datuk Limus Juri berkata, sumbangan pendidikan ini merupakan medium menggalakkan pelajar mencapai kecemerlangan melalui pendidikan. Beliau berucap dalam majlis penyampaian dana dan komputer riba serta mesin pencetak YPLJ di Kuala Penyu. Sumbangan turut disampaikan kepada majlis guru-guru besar serta tabung untuk sekolah menengah dan rendah di daerah Kuala Penyu dan Menumbuk.
Datuk Limus berharap sumbangan YPLJ ini dapat membantu meringankan beban ditanggung ibu bapa selain membuktikan kepentingan memberikan suntikan dana dalam bidang pendidikan. Polis menahan 2 lelaki tempatan disyaki terlibat aktiviti pengedaran dadah dan merampas lebih 6 kg syabu dianggarkan bernilai RM216,000 dalam satu serbuan di Tawau Selasa lalu. Ketua Polis Daerah Tawau SCP Jasmin Hussein dalam sidang media berkata kedua-dua suspek berusia 30 dan 42 tahun itu ditahan di Bandar Seri Indah kira-kira 3.55 petang. Dadah tersebut disembunyikan di dalam kotak gabus ini dan kemudiannya pihak polis telah membuat rampasan ketika kedua-dua suspek yang ditangkap membuat transaksi pengedaran dadah. Siasatan awal mendapati salah seorang suspek mempunyai rekod jenayah lampau berkaitan dadah. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Timbalan pengarah sebuah jabatan kerajaan didakwa di Mahkamah Seksyen Kota Kinabalu atas 46 pertuduhan rasuah dan salah guna kuasa membabitkan RM55,020 antara 2019 hingga 2021. Tertuduh wanita 42 tahun yang juga jurutera awam grade J44 di Pusat Khidmat Kontraktor Sabah itu bagaimanapun tidak mengaku bersalah ketika semua pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Hakim Abu Bakar Manat. Mengikut pertuduhan, tertuduh berhadapan 19 pertuduhan di bawah Seksyen 17(E) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009, 4 pertuduhan mengikut Seksyen 16(E)(B) Akta SPRM 2009, masing-masing satu pertuduhan di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009 dan Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Selain itu, wanita berkenaan turut berdepan 21 pertuduhan di bawah Seksyen 165 Kanun Keseksaan. Tertuduh didakwa secara rasuah telah memperoleh suatu suapan sebagai dorongan untuk meluluskan sijil taraf Bumi Putra (STB) kepada beberapa kontraktor di negeri ini. Mahkamah kemudian menetapkan jaminan sebanyak RM25,000 dengan seorang penjamin selain perlu melapor diri di pejabat SPRM Kota Kinabalu sekali dalam masa 2 bulan. Sebutan semula kes ditetapkan pada 21 Julai ini. Sekian berita pagi Sabah kali ini. Teruskan bersama Berita RTM untuk maklumat sahih. Saya Muhammad Rizal Mawang. Salam hormat. Kita